Polis Diraja Malaysia telah memanggil Ketua Badan Pimpinan Bersatu Terengganu, Datuk Razali Idris untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan dipercayai bersifat penghinaan terhadap sistem keadilan negara oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kejal itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, Adun Kejal itu dipercayai mengeluarkan kenyataan yang menyifatkan keputusan oleh institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan. Katanya beliau Razali dipercayai mengeluarkan kenyataan itu semasa Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya 040 di Kemaman, Terengganu 10 November lepas. Menurutnya, rakaman percakapan Razali dibuat di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah di Balai Polis Cukai, Kemaman, Terengganu. Muhammad Suhaili berkata kenyataan Razali itu telah ditularkan oleh pengendali akaun TikTok pada 14 November lepas. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya, kes ini masih di peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi supaya tidak mengganggu proses siasatan. Susulan itu, Kertas Siasatan akan dilengkapkan dengan segera dan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Rabu lepas, Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia membuat laporan polis berhubung satu hantaran aplikasi TikTok yang dikatakan tidak tepat serta menjejaskan kepercayaan orang awam kepada sistem penguatkuasaan dan perundangan negara. SPRM dalam kenyataan memaklumkan bahawa menerusi hantaran dibuat pemilik akaun TikTok itu, Razali dirakam mengeluarkan beberapa tuduhan palsu. Tiada sebarang isu, ia hanya sekadar tajuk laporan berita sahaja, kata Naib Presiden PAS Datuk Idris Hamad ketika diminta mengulas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai sokongan rakyat terhadap rakan politiknya iaitu PAS dikatakan sudah tepu sebelum parti itu menjalankan hubungan kerjasama membentuk Perikatan Nasional. Idris berkata ketika ini terdapat banyak percubaan pihak tertentu termasuk individu yang mahu melihat PAS berbalah dan keluar daripada PN. Katanya sebenarnya apabila dibaca dengan teliti, isu itu hanya ditajuk sahaja tetapi di dalamnya tidak seperti sedemikian dan lain. Jadi tidak timbul sebarang isu sekalipun, hanya orang mahu cucuk melaga-lagakan sahaja kerana ada pihak dan individu mahu melihat PAS keluar daripada perikatan ini. Mula selanjut beliau berkata, PAS sentiasa komited untuk mengukuhkan kerjasama dengan parti lain dalam PN pada masa depan. Katanya kita akan berkukuh, malah saling membantu dan menolong bagi memastikan PN terus kuat serta dipercayai rakyat. Malah terjemahan ini dapat disaksikan pada pilihan raya kecil Kemaman. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu menyifatkan sokongan rakyat terhadap PAS dianggap sudah tepu sebelum parti itu menjalinkan kerjasama membentuk Perikatan Nasional. Beliau berkata ketika PAS bergerak solo, parti Islam itu tidak merekodkan jumlah kemenangan besar seperti dinikmati kini termasuk menang di 4 negeri serta hampir menawar Selangor. Katanya parti itu mula melonjakkan kedudukannya pada pilihan raya umum ke-15 apabila bekerjasama dalam PN. Pengundi di Kemaman serta rakyat Terengganu keseluruhannya pasti akan menerima banyak manfaat jika calon Barisan Nasional menang pada pilihan raya kecil Parlimen Kemaman 2 Disember ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, pembangunan akan kembali rancak jika calon BN Jeneral Bersatu Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor memenangi kerusi itu. Sebaliknya beliau berkata PAS tetap akan menjadi pembangkang sekalipun memenangi kerusi pada PRK Kemaman dan tiada manfaat bagi dinikmati pengundi jika calon parti itu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menang. Katanya tiada sebarang projek pembangunan dilakukan kerajaan PAS selepas lebih 4 tahun menerajui kepimpinan kerajaan negeri. Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian berkata, pembangunan yang ada di Terengganu dilaksanakan oleh kerajaan BN ketika memerintah negeri ini. Katanya kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap utuh jika Ahmad Samsuri dipilih sebagai ahli Parlimen Kemaman. Katanya kerajaan perpaduan dalam usaha membina jambatan perhubungan antara negeri dan persekutuan, tetapi pengundi di Parlimen Kemaman diminta tidak membakar jambatan itu. Mula selanjut, Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan berkata, PRK Kemaman tidak akan berlaku jika PAS dan Bersatu bekerjasama dalam kerajaan perpaduan. Katanya keengganan dan kedegilan pucuk pimpinan tertinggi Perikatan Nasional bersama membentuk kerajaan perpaduan punca berlakunya PRK dan pilihan raya negeri. Keengganan PAS dan Bersatu untuk tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan bukan disebabkan DAP. Sebaliknya, pemimpin tertinggi parti itu berebut untuk menjadi Perdana Menteri.